الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام، عليك يعود السلام، وإنا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام، تبارك ربنا فتح عليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah malam ni kita akan sama-sama bertadabbur surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah yang mana surah Al-Qari'ah ini surah Al-Qari'ah insya-Allah kita akan tadabbur surah Al-Qari'ah pada malam ini. Malam ni merupakan malam ke-14. Kita tadabbur Al-Quran. Malam ke-14 kita tadabbur Al-Quran, alhamdulillah. Jadi kita akan mulakan dengan bacaan surah Al-Qari'ah terlebih dahulu. Kemudian barulah kita akan tadabbur sementara menunggu cukup 3 orang di Facebook dan cukup 3 orang di Instagram, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. InsyaAllah sebelum kita mulakan sama-sama kita cuba ingat balik kalau semalam kita cerita tentang surah Al-Adiyat. Okey. Muntasir dah ni kita tunggu sikit lagi. Biasa diorang masuk ni 95 minit baru diorang masuk, baru diorang perasan kan. Jadi 99 minit macam tu insya-Allah kita akan mula dengan tafsir surah Al-Qari'ah. Cuma untuk awal ini insya-Allah sebelum kita masuk tafsir surah Al-Qari'ah, suka untuk ana ingatkan balik, kita suka untuk saya ulang balik berkaitan dengan apa yang telah kita bincangkan semalam berkaitan surah Al-Adiyat, yang mana ending surah Al-Adiyat ni cukup kena dengan surah Al-Qari'ah kan. Okey, insya-Allah kita mulalah walaupun Facebook tak ada, nanti diorang boleh tengok balik, tapi kita mula je sebab Instagram dah cukup quorum insya-Allah 3 orang. Baik, jadi surah Al-Qari'ah, kalau tengok ayat terakhir surah Al-Adiyat dan ayat terakhir surah Al-Adiyat wal 'adiyati dhabha, ayat terakhir dia adalah wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha sampai hujung. Apa ending dalam Al-Quran? Ending surah Al-Adiyat akhbar. Okey. Minta maaf Hafiz pun tapi kadang terlupa, bila hujung-hujung lupa dia kena. Afala ya'lamu idza bisar. Okey. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Ending surah Al-Adiyat adalah inna rabbahu bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya Allah akan memberitakan kepada kita apa yang akan berlaku. Itu ending surah Al-Adiyat. Dan ending surah Al-Adiyat ini Imam Zamakhsyari dan kitab Al-Kashaf dan tafsir Al-Kashaf dia kata ending surah Al-Adiyat ini Allah sambut dengan surah Al-Qari'ah.
Mana ending surah Al-Qari'ah adalah Allah sambut daripada surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ending dia adalah so apa yang Allah akan beritakan. Maka surah Al-Qari'ah Allah terus kata, aku akan beritakan dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ni kalau kita tengok, kita terus buka Al-Quran, tengok terjemahan, dia terus tulis bahawa dia adalah hari kiamat. Jadi kalau kita terus tengok dia sebagai hari kiamat, maka dia hilang dia punya feeling yang asal. Sebab Al-Qari'ah ni bila diturunkan mula-mula ketika itu, sebenarnya orang kafir Quraisy tak tahu Al-Qari'ah tu apa. Sebab Al-Qari'ah ni datang daripada perkataan, asal perkataan dia adalah Qara'a. Qara'a ni adalah pukul. Qara'a ni adalah hentak. Qara'a ni adalah hentam. Hentak itulah Qara'a. Bukan corona, Qara'a. Jadi Al-Qari'ah, orang kafir Quraisy tidak tahu apa benda Qari'ah ni. Dan soalan ini sebenarnya, dilontarkan juga kepada kita hari ini. Adakah kita sebenarnya tahu sebenarnya macam mana berlakunya pukulan dan hentakan di akhirat kelak? Kita tahu ke? Ini soalan pertama yang kita kena fikir dan cuba faham. Bila Allah kata Al-Qari'ah, bahawa nanti di akhirat akan berlaku satu ketukan yang besar, kita boleh bayang tak ketukan tu macam mana? Kita boleh fikir tak ketukan tu macam mana? Kita boleh faham tak apa ketukan yang akan berlaku? Maka Al-Qari'ah ni dibawa kepada Allah tanya, Al-Qari'ah, Allah kata ada satu ketukan ni. Orang kafir Quraisy tak tahu, kita pun tak tahu. Sebab itu ayat seterusnya terus Allah kata Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Mal Qari'ah, apa dia Qari'ah ni? Apakah dia hentakan ni? Kalau tengok terjemahan dia tulis apakah dia hari kiamat? Tapi sebenarnya persoalan yang timbul adalah apakah dia hentakan yang jadi ni? Hentakan ni hentakan pasal apa ni? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan Allah baru tanya straightforward, kau tahu tak sebenarnya apakah dia Qari'ah ni? Dekat situ barulah masuk ke dalam fikiran orang kafir Quraisy, orang Muslim, orang Islam ketika zaman Nabi. Oh, ini cerita tentang hari kiamat. Sebab Allah tak akan bertanya benda yang besar macam ni jadi surah, mereka benda tu benda yang besar. Maka semua dah tahu, oh, ini boleh jadi ketukan hari kiamat. Tetapi masih tak faham apa ketukan yang akan berlaku. Kalau even kat situ pun, apa bayangan kita ketukan yang Allah akan buat? Allah akan ketuk kita pakai tukul ke? Kita akan terketuk ke? Macam mana? Maka Allah jelaskan selepas itu. Ketukan yang akan berlaku adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Akhirnya manusia ini diketuk berterbangan menjadi seperti farashil mabsus, kupu-kupu yang berterbangan. Farashil mabsus adalah kupu-kupu yang berterbangan. Apa pula kita jadi macam kupu-kupu? Nak bayang macam mana? Kupu-kupu yang berterbangan. Imam Ar-Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib dia mengatakan, sebelum saya masuk Mafatihul Ghaib, saya open dekat Instagram. Siapa nak live sekali boleh request live, saya akan terus approve. Siapa first come first serve, siapa yang request first, sama dia request dengan tulis nota, tulis komen nak live sekali, ataupun komen ataupun request, nanti saya akan approve insya-Allah. Rahman kalau nak join, Rahman Fetia kalau nak live sekali boleh juga kan. Arif Halil dah, Dr. Syafi kalau nak, ahlan wa sahlan, dia alu-alukan insya-Allah. Jadi jadi persoalan yang timbul adalah kalau kita tanya balik diri kita tentang bagaimana manusia boleh terbang jadi macam kupu-kupu. Imam Ar-Razi dia syarah dengan cukup panjang. Dia kata ibarat macam kupu-kupu yang terbang pergi ke arah api. Jadi dia kata kupu-kupu ni kalau terbang kat tepi je kita tak nampak sangat. Tapi bila kupu-kupu yang banyak dia terbang pergi ke arah api. Itu keadaan manusia. Dia bukannya terbang menerawang, dia terbang ke arah satu tempat. Ke arah keluar dia kata. Boleh hancur je ke arah keluar. Dan dia kata kita kena fahami keadaan kiamat ni dengan surah-surah yang lain. Macam surah yang kita faham, kita lalu sebelum ni, surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah, Masya Allah, seikram. Surah Az-Zalzalah. Jadi siapa yang nak sekali dekat Instagram untuk sekali kita ni request dia, nanti saya akan approve insya-Allah. Macam surah Az-Zalzalah, asal dia dulu dia gempa bumi dulu. Kemudian lepas gempa bumi,
Allah terus skip. Kalau ikut tafsir Ar-Razi, dia kata Allah terus skip, Allah terus cerita tentang tiupan sangkakala yang kedua. Apa cerita tengah-tengah? Jadi antara cerita tengah-tengah adalah surah Al-Qari'ah. Berlaku pukulan-pukulan. Yang mana kita boleh bayang, pukulan ni akhirnya bumi itu terpecah. Kalau ikut surah Zalzalah kan, macam gempa bumi, bumi terpecah, keluar semua isi dalam bumi, dari besi-besi dia semua keluar, magma semua keluar, kan? Dan lepas keluar semua dari bumi, apa yang berlaku? Manusia berterbangan. Manusia berterbangan. Dan gunung ganang. Dia bukan jadi macam letusan gunung berapi. Boleh jadi sebelum ni kita bayang dia macam letusan gunung berapi. Tapi kan, yauma yakunna sikal farashil mabsus wa takunul jibalu kal yahnil manfush. Dan gunung-gunung dia macam berterbangan, macam bulu-bulu yang berterbangan. Kan, bulu-bulu yang berterbangan. Kan. Wa takunul jibalu kal yahnil manfush. Imam Zamakhsyari dalam Kasyaf dia kata yang terbang tu adalah gunung, bukannya batu-batu kat gunung. Kadang-kadang kita bayang apa yang berlaku hari kiamat ni macam batu-batu tu yang macam letusan gunung berapi lah, meletup. Tapi tak, gunung tu sendiri yang berterbangan. Dan dekat sini ada satu teori, kan? Satu teori yang saya nak lontar. Teori ni tak dibuktikan lagi, tapi saya nak lontar. Sebab saya bukan saintis, bukan saintis geologi, bukan saintis fizik, kan? Yang mana kalau tengok dalam teori fizik, teori tentang gravity. Yang buat kita sekarang ni, bumi ada kat sini, gunung dekat bawah, manusia boleh melekat, apa? Gravity. Dan kenapa ada gravity? Kenapa ada gravity? Haras kalau nak join sekali boleh? Okey. Okey, kita live dengan Haras insya-Allah. Okey. Jadi kalau tengok gravity, semua gravity tu yang menyebabkan kita melekat. Ahlan wa sahlan. Okey. Dekat Insta live kita duet, dekat Facebook kita inilah persorangan je. Okey. Haras kalau ada soalan terus tanya insya-Allah. Okey. Alright, jadi gravity dia akan melekatkan kita dekat bumi dan gunung-gunung melekat juga sebabkan gravity. Ini satu benda yang cukup menarik. Bila saya baca salah satu paper berkaitan gravity, dan paper ni dipublish dekat beberapa universiti. Salah satu yang quote paper ni ada tulisan kat BBC, ada tulisan dekat NASA sendiri, ada tulisan dekat ada 2-3 tempat lagi tulisan. Dia cerita bagaimana bila gravity ada, sebabkan gravity adalah gunung-gunung ni dan bumi ni dia boleh melekat. Tetapi katalah satu masa gravity hilang. Kan? Gravity tu dah tak ada. Jadi apa yang akan berlaku? Disebabkan perbezaan tekanan. Kan? Waalaikumsalam. Disebabkan perbezaan tekanan antara angkasa lepas dengan bumi, maka apa yang di dalam bumi akan meletus keluar dan gunung-gunung tu akan tersebar keluar. Jadi dalam arti kata lain, bumi tu hancur. Jadi kehancuran bumi ini kita boleh faham dengan kehancuran dengan hilangnya gravity. Sekarang ni teori gravity dia kata gravity ni dia berkadar kita boleh faham gravity tu dengan kita faham mass, sebabkan setiap benda yang ada mass atau ada berat atau ada isi padu, kan, maka dia akan ada penarik ke arah mass tersebut. Jadi kat angkasa pun ada macam tu, kan. Sebab itu kita mengelilingi matahari, sebab matahari itu dia besar. Kalau bumi ni sebab dia besar, maka kat situlah dia. Maka planet yang makin besar, maka gravity dia makin berat. Planet makin kecil, gravity dia makin kecil. Kan, itu teori dalam teori gravity daripada Isaac Newton, kan. Tapi bila masuk ke Einstein, dia bawa kepada teori dekat angkasa lepas pun ada gravity dia, cuma terlalu rendah. Kan, dia akan tarik kepada planet-planet yang ada di sekeliling. Yang dia buat eksperimen, letak kain, dia pusingkan guli dan sebagainya tu. Kan, dia menjawab persoalan orbit dan sebagainya. Jadi dalam kes kini kita tengok, kalaulah tiba-tiba gravity bumi hilang je gravity, tak hilang banyak lah, hilang gravity je, maka berlakulah kiamat di bumi ni. Maka semua gunung berapi dia akan meletus, akan keluar, gunung-gunung akan berterbangan, manusia akan berterbangan, dan semua akan hancur, semua akan mati. Tiada siapa yang boleh survive. Ketika itu siapa yang duduk kat bumi semua akan mati. Kan, ini teori kalau gravity ni. Boleh jadi ketika hari akhirat sebabkan gravity hilang, boleh jadi. Boleh jadi sebabkan benda lain, boleh jadi. Kita tak tahu, itu rahsia Allah. Kan, Allah akan cerita bila berlaku masanya. Sebab kita tak boleh expect. Macam coronavirus hari ni, tak ada siapa expect akan berlaku seteruk ini. Kan, PKP berapa lama. Kan, jadi corona pun orang tak boleh nak expect. Kan, bila berlaku, sejauh mana tersebar, apatah lagi hari kiamat. Jadi dalam surah ini diceritakan tentang dua keadaan hari kiamat.
Hari kiamat pertama dia cerita keadaan tentang bumi dan sekelilingnya. Maka apa berlaku kat bumi? Bumi hancur, gunung-gunung berterbangan. Kemudian kedua, diceritakan tentang manusia. Maka apa berlaku kat manusia? Manusia berterbangan seperti manusia berterbangan seperti kupu-kupu yang berterbangan. Dan manusia berterbangan ini akhirnya Allah kata apa? Fa man thaqulat mawazinuh. Sebelum kita masuk ke ayat tu, manusia yang berterbangan ni ada satu persoalan. Adakah bererti pada hari akhirat nanti? Mana pada hari akhirat nanti orang kafir kena seksa, orang Islam pun kena seksa? Mana orang Islam pun kena dalam keadaan teruk, orang kafir pun dalam keadaan teruk? Atau macam mana? Jadi dekat sini ada dua pandangan berdasarkan ayat seterusnya. Sebab tadi dia cerita pasal alam dah hancur. Kedua cerita tentang manusia. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Dan sesiapa yang amalan dia tu berat. Siapa yang amalan dia tu berat, fa huwa fi 'aishatir radiyah. Maka dia dalam keadaan kehidupan yang diredai, kehidupan yang tenang, kehidupan yang diredai. Dekat sini ulama khilaf, ada kata insyatur radiyah ni merujuk kepada syurga, bila dia dalam masuk syurga. Ada pandangan kata insyatur radiyah adalah dalam keadaan hari kiamat tu akhirnya orang Islam yang amalan dia banyak, maka dia hidup dalam keadaan dia melalui hari kiamat dalam keadaan tenang. Allah memberikan dia ketenangan. Mana ketika hari kiamat Allah beri dia ketenangan, dia mampu lalui hari kiamat dengan tenang berbanding dengan orang-orang yang amalan dia tu ringan. Fa ammal man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan bagi mereka yang amalan dia ringan, tak banyak amalan, maka apa? Maka tempat kembali fa ummuhu hawiyah. Maka fa ummuhu menarik sebab dia kata dia pakai perkataan ummuhu dan ibu dia tu, dan tempat kembali dia adalah fa ummuhu hawiyah. Tadi qari'ah tu apa? Kali ni dia Allah sebut satu perkataan yang orang kafir pun tak tahu lagi apa perkataan tu. Fa ummuhu hawiyah. Maka dia akan kembali kepada hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apa dia hawiyah ni? Apa dia hawiyah? Maka Allah kata narun hamiyah. Maka dia adalah neraka yang sangat apinya sangat panas. Neraka yang api dia sangat panas. Satu perkara menarik kat sini Allah sebut adalah Allah cerita dekat satu keadaan dia, iaitu amalan tu berat ke ringan. Allah tak cerita amalan tu kebaikan ke keburukan. Maka kat sini ada ulama dia khilaf. Imam Ar-Razi dia bawa dalam sini ada dua pandangan yang besar. Pandangan pertama dia cerita bahawa yang berat atau ringan tu Allah cerita tentang amalan kebaikan sahaja. Pandangan kedua kata dia adalah amalan kebaikan yang telah ditolak amalan keburukan. Mana ditolakkan keburukan, maka ni. Tapi pandangan yang paling kuat adalah mengatakan Allah tengah bercerita tentang amalan kebaikan sahaja. Maka dekat akhirat nanti ketika itu, siapa yang kebaikan itu banyak, maka apa? Maka dia akan dalam keadaan yang tenang. Siapa kebaikan itu sikit, maka dia dalam keadaan yang dia akan masuk ke dalam api neraka. Sebab tu insyatur radiyah tu dia pergi kepada syurga. Sebab yang satu lagi bila amalan dia rendah, Allah terus cerita tentang neraka. Baik, dekat sini ada satu tadabbur yang kita boleh faham. Bila kita tengok dunia ni ramai orang yang baik. Ini satu soalan yang Najwa pernah tanya semalam. Orang ni baik, dia memang baik. Memang kalau kita tengok tu kadang-kadang lebih baik daripada orang pergi solat pun. Saya ramai je kadang jumpa orang yang apa? Orang yang dia nampak dia memang baik, dia tak solat, tak pakai tudung, tapi dia baik. Dia baik, tak buat jahat kat orang. Tapi Quran tak baca, solat tak solat. Kadang-kadang kita kata, dia ni baik kan. Kadang setengah tu orang kafir tapi nampak dia baik. Orang yang tak solat tapi dia baik. Dan setengah tu lagi dia kata aku tak pakai tudung tapi yang penting aku jadi orang baik, dan sebagainya. Takkanlah ada orang ni masuk api neraka. Takkanlah ada orang ni masuk api neraka sedangkan dia orang baik. Dekat sini Allah jawab, dia baik tetapi amalan dia tu ringan. Sebab apa? Amalan kebaikan yang dia buat, kalaulah kebaikan tu bukan kebaikan kepada Allah, bukan kebaikan yang kewajipan kepada Allah, maka kebaikan tu pandangannya adalah sisinya rendah di sisi Allah. Pahala terbesar yang Allah akan beri adalah apabila kita melakukan kewajipan. Ini ulama ittifaq. Apakah pahala yang paling besar di antara semua amal ibadah, di antara semua amalan? Pahala yang terbesar adalah perkara-perkara yang wajib.
Maka makin ikhlas perkara wajib kita buat, makin kita pahala makin besar. Sebab itu kenapa kita solat sunat? Solat sunat supaya kita mampu menaikkan khusyuk kita dalam solat fardu. Ini salah satu kan kenapa kita solat sunat. Kenapa kita berzikir? Supaya kita kan sebelum solat kita istighfar supaya menaikkan kan kadar khusyuk kita dalam solat fardu. Kan? Jadi dekat sini kita kena faham. Baik macam mana pun kita kat dunia. Ini soalan yang paling common yang yang antara awal Voltaire falsafah seorang ahli falsafah Perancis. Dia mengatakan Tuhan ni kalaulah Tuhan tu betul-betul ada ciptakan syurga dan neraka kan, maka orang yang baik yang tak Kristian masuk neraka. Tak adil. Mana keadilan Tuhan, sedangkan dia lebih baik daripada orang Kristian yang bunuh orang. Itu dia punya hujah. Dia kata kan, dia debat macam tu. Jadi dan debat tu kalau tengok dia tak mati kat situ. Dia mengalir sampailah ke hari ini. Mereka yang berfahaman liberal, dia berpegang kepada begitu. Dia kata, aku ni baik, yang penting aku baik, aku hormat orang, aku sayang orang, aku hormat mak ayah aku ni dan sebagainya. Ubadah soal tu anak saya Ini sekarang Zainab tengah main. Okey. Jadi kenapa pula saya masuk api neraka? Di manakah keadilan Tuhan? Waalaikumsalam Haziq. Hai, okey. Di manakah keadilan Tuhan? Dekat sini Allah jawab. Sebenarnya Allah berlaku adil. Allah kata, fa amaman khaffat mawazinu. Ya, kau ada kebaikan tetapi rendah. Mizan kamu tak berat. Kan? Ya Allah, kenapa pula mizan tak berat? Sebab aku suruh solat. Kan? Memang suruh buat baik tapi aku suruh solat. Kenapa tak solat? Kan? Semudah tu je. Allah suruh tutup aurat. Kenapa tak tutup aurat? Kan? Allah suruh kita berbuat baik dengan ibu bapa. Kenapa kita tidak buat baik dengan ibu bapa? Saya ada jumpa seorang rakan saya. Dia dah setahun lebih dah tak kontak mak ayah dia. Setahun lebih tak kontak mak ayah dia. Tetapi bila kita sembang, dia memang baik dengan kita. Dengan kawan-kawan dia baik. Lepas tu saya kata kat dia, Allah suruh hantar tu baik dengan mak ayah hantar lebih dari kawan-kawan. Kan? Allah suruh hantar tu baik dengan mak ayah hantar lebih daripada baik dengan kawan-kawan. Kenapa hantar tak buat macam tu? Dia kata tak apa, yang penting aku baik. Tak, nanti kat akhirat nanti kau merana. Tak, tapi saya baik. Tak, sebab Allah, hukum Allah SWT tu macam tu. Kena ingat. Kayu ukur dan aturan hukum hakam Allah SWT di akhirat tu, penilaian Allah SWT tu berbeza dengan penilaian manusia. Ini satu prinsip yang kita kena faham betul-betul. Ada kadang kita ni nampak benda tu besar, tetapi di sisi Allah benda tu kecil. Contoh, kita mengutamakan kawan-kawan, kita respect kawan-kawan, kita bagi kawan-kawan makan, kita bagi kita kawan belanja kawan-kawan makan, kita tolong bayarkan dia, kita selesaikan masalah kawan-kawan. Tapi dalam masa sama kita tidak tolong mak ayah kita, kita tidak hormat mak ayah kita, contoh. Maka kita nampak besar dah tu kita buat kat kawan-kawan, tetapi Allah suruh kita dengan mak ayah kita nombor satu. Maka di sisi Allah kecil je, sebab di sisi Allah dengan mak ayah tu lebih besar. Itu sebagai contoh. Begitu juga dengan solat. Ada orang kata, ya Allah, aku dah buat macam-macam kebaikan, aku kerja, aku tak solat waktu office. Kenapa? Sebab aku adalah pekerja yang paling committed. Dan memang ada, saya jumpa orang macam ni. Dia memang sangat committed bila kerja, sehingga kan tidak solat. Balik lewat, pergi awal balik lewat. Subuh terlajak, kadang-kadang je solat. Dia tak solat, tetapi dia paling committed. Maka dia kata, aku paling amanah kat tempat kerja. Korang yang pergi solat ni last kali tuang kerja. Dia kata macam tu. Tambah lagi kalau bulan Ramadan yang setengah jam je rehat kan. Kadang tak sempat nak solat zuhur. Setelah solat zuhur dah terlajak waktu rehat. So macam mana? Kita kata sama. Mungkin kamu bahagia kat dunia, tetapi di sisi Allah, kerja yang kamu buat tu ringan saja. Mungkin di sisi manusia kita nampak berat, tapi di sisi Allah pekerjaan kita tu ringan saja. Allah nampak, yalah kamu cari dunia ringan, betul. Kamu buat keamanah, betul. Tapi aku nampak ringan je. Sebab apa? Kamu mengutamakan allazina hum an salatim sahun. Sahun ni apa? An salatim. Allah kata an salatim. An ni bukan fi salatim sahun. Imam Razi kata, kenapa tak fi? Fi ni dalam solat. An tu adalah terhadap solatnya. Mana dia mengutamakan kerja-kerja dia lebih daripada solat. Dia mengutamakan kerja-kerja dia lebih daripada solat. Nampak? So ini adalah satu dimensi yang kita kena faham. Kita nak bahagia kat dunia, kita kena hidup dalam dimensi itu. Kita kena hidup dalam alam itu. Alam yang kita ukur berdasarkan ukuran Allah SWT. Bukan alam yang kita ukur berdasarkan ukuran manusia. Bila kita tengok satu benda, penting tak penting, kita tanya soalan pertama. Allah kata benda ni akan beratkan mizan aku ke ringan?
Kan? Ni berat ke tak berat? Ringan ke tak ringan? Ini soalan pertama. Soalan kedua begitu. Contoh bila kita nak tulis Facebook, nak apa, nak membawang, nak bengang, tulis, fikir balik. Kita boleh jadi kita nampak, oh ini power ni, 1000 like, kan? Kita membawang kat Facebook 1000 like. Kita rasa, oi power betul, viral, kan? Memang siakap keli semua masuk ambil, kan? Ambil semua, tak ada siakap keli apa, jalan-jalan cari makan semua share, pakat-pakat share dia punya Facebook, dia punya ni, kan? Dia punya menangis dia tu apa semua. Dia buat tweet famous, dia kata, oh kalau tak sampai orang bunuh diri ke apa, habis je famous. Lepas tu lah kali, di sisi Allah adakah besar atau tidak? Berat atau tidak amalan itu di sisi Allah SWT? Itu soalan yang paling penting. Sebab itu Allah letak kat sini satu je, berat atau ringan, kan? Allah tak letak, kalau biasa kita nampak kalau pemberat ni, kan, dia macam ni, berat, apa, buat kebaikan dengan keburukan. Tapi kali ni Allah pakai macam pemberat yang kita pakai dekat skill tu je, satu je, letak berat ke ringan, kan? Fa'amal ladzi, macam angkat daging tu, kan? Dia bukan yang pakai tu. Tapi kat akhirat nanti dia akan timbang dua-dua. Tetapi kat sini Allah bagi satu angle supaya kita Allah menghargai. Allah nampak manusia yang buat kebaikan tetapi tidak solat, manusia yang buat kebaikan tetapi tidak apa, tetapi tidak menghormati ibu bapa, manusia yang bersolat jemaah tetapi tidak menjaga ukhuwah, manusia yang mana apa, yang mana boleh jadi dia, kan, dia sayang anak-anak dia tetapi dia tidak menyayangi anak-anak jiran dia, kan? Manusia yang akhirnya dia sayang isteri dia lebih daripada, dia sayang isteri dia tetapi dia tidak sayang ibu dia lebih dari isteri dia. Maka mereka ini Allah kata, aku nampak. Allah nampak semua amalan kebaikan kita itu, kan? Tetapi Allah kata itu hanya amalan yang kecil saja beratnya. Ada amalan yang lagi berat timbangannya. Kesalahan. Ada amalan yang lebih berat timbangannya. Yang mana amalan yang berat timbangan inilah yang Allah pandang tinggi. Itulah dia. Dan kita takut apa? Kat situ kita sampai ke satu point yang kita cukup takut. Kenapa? Sebab kadang-kadang hidup kita ni, kita cari kesalahan tak jumpa. Betul tak? Ada jumpa tak kesalahan kadang-kadang? Kadang kita duduk musabah. Sometimes apa PKP ni. Bila kita PKP ni, rasa okey je hidup. Pagi makan sarapan, lepas tu duduk lepak bekerja, lepas kerja makan pula, lepas tu tidur, lepas tu solat, lepas tu tidur, lepas tu ulang lagi sehari rutin sama je. Sabtu dengan Jumaat pun rasa macam tak ada beza. Isnin sampai Ahad, Isnin, Sabtu, Ahad semua rasa macam tak ada beza pun, kan? Jadi kita kata macam tak ada pun benda buruk aku buat, tak ada pun benda tak elok aku buat, kan? Alhamdulillah, kan? Tapi soalan dia, adakah amalan kita ni cukup berat? Kalau sekali kebaikan kita hanya kebaikan yang ringan, tak berat, kan? Tak berat. Allah nampak tak berat. Jadi macam mana kita nanti dekat akhirat? Adakah kita selamat daripada neraka hawiyah? Ini soalan dia, adakah kita selamat? Dan ayat ini, Al-Qari'ah ni, hentakan ketukan. Saya kutub kata, kenapa dinamakan Al-Qari'ah? Sebab dia adalah ketukan ke dalam jiwa-jiwa manusia. Walaupun dia ketukan ke dalam alam, tetapi dia ketukan di jiwa manusia, kan? Dengan nada-nada ketukan. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'adraka bal-Qari'ah, kan? Nada-nada ketukan. Maka saya kutub kata dalam Fizilalil Quran, maka tak cukup ke kita ketuk diri kita untuk sedar bahawa boleh jadi kita ni orang yang baik dah. Boleh jadi kita orang yang Masya Allah tengok tu semua orang suka. Tetapi persoalan dia, adakah kebaikan kita ni cukup berat? Kan? Adakah kebaikan kita ni cukup berat? Kan Ustaz Dol dah dekat 30 minit. Kan Ustaz Dol dekat Facebook. Kan dia kejap lagi dia nak online pula kot, kan. Ustaz Dol, kalau Ustaz Dol online dekat Instagram, kita boleh buat duo insya-Allah. Berdua nanti Okey. Jadi baik, kan? Jadi adakah amalan kita ni cukup berat? Itu isu dia. Isu dia bukan sekadar kita ni buat baik, kan? Kadang-kadang kita dah lepas part buat baik, tetapi kenapa orang baik masuk neraka juga? Sebab rupa-rupanya amalan dia tu tak cukup berat. Dia ada kelalaian yang dia tak perasan. Bila tolak tengok dia, kan? Bila tolak tengok dia tak cukup berat, kan? Amalan tak cukup berat. Contoh macam ada kawan saya seorang ni. Dia bangga sebab apa? Kawan-kawan dia, kan, dia belajar Azhar. Dia habis dah masa 5 tahun. Dia bukan budak bijak pun. Dia budak biasa-biasa je. Dia struggle. Dan dia belajar Azhar, dia habis dah masa 5 tahun. Tapi dia punya belagak dia tu, ya Allah, kan, macam kufur nikmat, kan? Betul. Kadang-kadang dia punya belagak tu kadang tak perasan.
Kadang tak perasan. Kadang dia berseluruh. Tapi kadang dia tak perasan. Kadang dia tak perasan. Rupa-rupanya benda tu menyebabkan amalan itu menjadi ringan. Sedangkan struggle dia ketika belajar Azhar tu berat. Kan? Susah belajar Azhar ni. Kan? InsyaAllah Haras pun cita-cita nak pergi Azhar. Kan? Jadi Azhar ni berat, susah nak belajarnya. Tetapi kan, kawan saya ni dia background engineering apa semua memang tak erti bahasa Arab sangat pun kan, tapi dia habis dalam masa 5 tahun. Ada ustaz-ustaz yang dalam yang lebih fasih bahasa Arab dari dia pun habis dalam 7 tahun 8 tahun. Mana dia ni memang masya-Allah lah. Tetapi kan hebatlah, alhamdulillah. Macam mana dia dapat, Allah alam lah kan. Tapi akhir sekali bila dia balik Malaysia, bila sembang dengan dia boleh belagak. Dia kata kan, dia boleh kata kan, itu orang ni tak habis lagi, orang ni tak habis. Kita dah habis dah 5 tahun kan. Nak kata, saya pun tak tahulah. Boleh jadi kadang-kadang belajar Azhar ni bersusah. 5 tahun yang struggle. Kan? Boleh jadi benda tu berat dah dari Allah. Tapi kenapa kita ringankan dengan kita ni? Kita sama-sama muhasabah. Kalau kadang-kadang kita terletas macam tu, kadang amalan kebaikan yang kita buat, kita sama-sama jaga supaya dia kekal berat di sisi Allah SWT. Kan? Kerana kita takut apa? Nanti masuk neraka bukan sebab kita tak ada amalan, tetapi amalan kita tidak cukup berat di sisi Allah SWT. Baik, okey. Itu tentang Al-Qari'ah. Sebelum tutup soalan, kalau siapa ada soalan dekat Facebook boleh tulis. Haras, sila. Nanti saya repeat soalan dekat Facebook insyaAllah. Okey, dia tak ada. Dia macam ni, kena faham ulama' bila membahaskan tentang tarikh kiamat dan hari kiamat dan semua, dia membincangkan dalam kerangka dia ada kadang buat agak-agak. Tetapi kena faham, kadang ulama' tu sebut tu bagi pandangan dia pun dia rasa benda tu tak kuat. Tu banyak kali berlaku yang kadang orang salah faham. Kadang dia tulis semua pandangan. Tetapi pandangan dia tu pandangan yang bukan paling kuat. Tapi dia letak juga pandangan tu. Kadang-kadang kita tersilap baca. Itu pernah berlaku. Tetapi dalam kes ni sebenarnya sebab tu kita kata tidak ada tarikh yang tepat sebab Allah sendiri kata kan, Allah sendiri kata kamu tak akan tahu. Allah kata kamu tak akan tahu. Itu sebab Allah kata kamu tidak akan tahu. Kan? Allah sendiri kata. Jadi kata-kata Allah paling tepat, sebenarnya kita tak akan tahu. Sebagai contoh dalam tafsir Ar-Razi kan, Mafatihul Ghaib, tentang ayat Al-Qari'ah ni, ayat last sekali. Ulama bahas, ulama bincang. Mana narul hamiyah ni, neraka yang bakar-bakar ni, membakar ni panas tahap mana? Ada kata panas tahap 100 kali ganda kepanasan api dunia. Ada pandangan kata 70 kali ganda kepanasan api dunia. Kan? Jadi dia bahas tu kenapa? Kenapa dia kata 100, kenapa dia kata 70, kenapa kata 30? Berdasarkan perkataan hamiyah. Hamiyah ni kalau tengok yang sangat panas. Jadi dia kata dalam bahasa Arab, hamiyah ini bermaksud berapa kali ganda. Macam tu. Kan? Jadi kadang ulama' dia cuba bahas dalam kerangka macam tu. Which is benda tu kita menerima, tapi kita menerima pada kadarnya. Yang penting kita kata itu adalah yang paling ni. Dan kadang-kadang ulama' tu pun dia suruh macam tu. Dia kata kau janganlah percaya 100%. Aku cerita ni agak-agak. Dia takhmin. Istilahnya ada kaedah dalam syarak ni, kita kata takhmin. Takhmin ni kita agak-agak. So bila agak-agak tu, ulama' kadang dia menulis tafsir, dia tulis agak-agak. Tapi kita ni ambil terus. Kita ambil terus, ni betul lah ni macam ni. Sebenarnya tak. Okey. Soalan dia nak jawab. Adakah selamanya orang bukan Islam akan dalam neraka? Dan masa zaman kecil dulu kita dah fahamkan yang kafir itu akan jadi kaya api neraka. Mohon penjelasan daripada Ustaz. Okey. Baik, pertama sekali memang orang kafir akan selama-lamanya di dalam neraka. Dan orang Islam akan masuk syurga. Siapa yang masuk neraka, maka kisah dia kalau tengok secara detail ada dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf ni dia adalah di antara syurga dan neraka ada satu tembok dinamakan Al-A'raf. Maka nanti saya akan masuk tentang neraka sejuk tu, InsyaAllah dalam penutup. Imam Ar-Razi dia quote balik tentang neraka sejuk semua. Nanti saya akan cerita dalam penutup nanti insyaAllah. Baik, jadi Al-A'raf tu cerita dia siapa semua orang tu Afiq ke Haikal Saya keliru sikit. Haikal Haikal Asadullah ke Afiq Okey, tak apalah. Nanti apa-apa nanti remind balik Jadi tentang A'raf tadi,
Jadi ada orang beriman yang akhirnya dia masuk dalam neraka sebab amalan dia tu ringan. Maka dia masuk neraka. Kemudian masuk neraka, dia lama dia berdoa. Dia berdoa, ya Allah bagilah aku di hujung neraka. Maka dia pergi hujung neraka. Dia doa, ya Allah kalau boleh aku keluar neraka. Akhirnya dia keluar neraka setelah semua amalan keburukan dia tu telah selesai. Semua keburukan dia tu telah dibakar, cukup tempoh hukuman dia, duduk kat hujung dekat luar neraka. Tak lama lepas tu dia tengok orang kat syurga, dia kata dia nampak tembok. Ya Allah kalau kat atas tembok pun bolehlah ya Allah, maka dia duduk atas tembok. Tak lama atas tembok dia kata, ya Allah kalaulah dekat bawah sikit kan. Bawah sikit daripada tembok boleh. Maka dia pergi bawah sikit. Maka sampailah akhirnya dekat hujung ada telaga, dia minum telaga, habis lepas tu dia akan masuk, dia terus masuk syurga. Kan? Jadi itu cerita. Jadi orang kafir memang kekal. Cuma isu dia, kita tak tahu siapa yang kafir, siapa yang muslim. Ini satu ni. Kita hanya ada hukum fiqah nak urus jenazah kafir, jenazah muslim. Tetapi kalau orang kafir tu mati sebagai Islam, secara fiqah kita tak dengar dia ucap syahadah, kita urus sebagai orang kafir. Tetapi boleh jadi dia masuk Islam, boleh jadi. Bukti dia apa? Bukti dia adalah ni kalau ikut syarahan Ibn Taymiyah dalam Tauhid Rububiyah, dia mengatakan bahawa setiap orang akhirnya ada fitrah yang mana dia boleh ada peluang untuk bertaubat bila-bila masa. Kan? Dia tahu Allah tu siapa, dia tahu dia, dan semua orang tahu tentang Islam tu. Kan? Sebenarnya. Cuma tak nak terima saja. So boleh jadi dekat saat akhir dia mati tu dia mengucap syahadah. Wallahu alam. Kita tidak tahu. Kan? Jadi itu sebab tu hukum kafir tak kafir ni adalah hukum di akhirat. Itu kena faham dulu dan bukan hukum din. Tentang menjadi kayu api tu nanti saya akan cerita di hujung insya-Allah. Ingat kembali jawab soalan Sulaiman Muhammad Reza, Syekh Leman kita. Bagi perkara gaib hanya Allah yang mengetahui, bagi manusia wajarkah kita terus mencari jawapan biarpun mutlak hakikatnya Allah yang mengetahui. Okey, ini soalan yang cukup menarik. Sebab apa? Sebab kalau tengok pada hari ini kita ada dua mazhab yang paling besar di dalam urusan perkara gaib. Dua mazhab yang paling besar. Satu adalah mazhab tauqifi. Mazhab tauqifi ini adalah mazhab yang dia akan tawakuf. Dia akan berhenti pada apa yang Allah terangkan. Maka bila contoh Allah terangkan tentang dalam tafsir, Allah kata narun hamiyah, api tu membakar. So dia kata dah dan. Contoh Allah kata yauma yakunna sakal manusia tu berterbangan. Tu dah perkara gaib tu. Sebab perkara gaib ni kalau ikut tarifan dia adalah perkara yang alam, yang di luar alam, yang boleh dicerap oleh mata. Kalau tengoklah, kalau ikut dalam syarahan salah satu yang menarik dalam Allah masuk dalam lupa nama kitab tu, Syekh Said Ramadan Al-Buti, dia kata maka apakah perkara gaib? Sebelum kita cerita tentang perkara gaib, kita cerita apakah maksud perkara gaib. Maka perkara gaib adalah perkara yang kita tidak boleh nampak dengan mata, kan? Tidak boleh rasa, tidak boleh dengar, tidak boleh ni, kan? Tetapi kita boleh mengetahui perkara tersebut. Sekali terdengar, terbuka perkara gaib, maka kalaulah kita boleh dengar, kalaulah kita boleh nampak, kalaulah kita boleh rasa, maka dia akan di luar daripada logik dan sunnatullah di dalam alam zahir. Maka di luar daripada aspek sains. Tetapi dekat situ yang ada khilaf tu, ada satu kelompok yang dia kata bahawa semua perkara gaib ni akhirnya berhenti. Kita tak boleh bincang dah. Kita cuma kena beriman, itu akan berlaku, begitulah keadaan macam Allah cerita, kan? Tetapi ada satu lagi mazhab. Kalau kita tengok mazhab ni antara yang terawal menceritakan tentang perkara ini dengan cara kaedah macam ni, antaranya Tafsir Ar-Razi. Kalau macam dalam tafsir pun sama. Macam tafsir Ibnu Katsir, dia memang memakai mazhab yang pertama tu. Dia akan syarah berdasarkan Quran dan sunnah saja, kan? Tetapi dalam Tafsir Ar-Razi, Tafsir Zamakhsyari, Tafsir fi Zilal al-Quran, Tafsir Syaukani, Tafsir ada satu lagi yang Ibnu Ashur, dia akan pakai sains dan pakai konsep-konsep yang ada, yang dicara oleh akal manusia untuk memahami perkara gaib. Ini memang dan sebenarnya persoalan ni mana lagi tepat, mana lagi penting, mana yang kita kena buat, kan? Kalau ikutkan sebenarnya dekat sini perbahasan dia adalah pada kedudukan akal, kan? Akhirnya Allah menggunakan manusia akal untuk memahami perkara gaib, kan? Khilaf dia dekat situ. Ada kata Allah menggunakan akal, tetapi gaib ni tak perlu fikir pakai akal, kan? Tak boleh faham ikut akal. Dia faham ikut apa? Ikut apa Allah cerita je, kan? Habis. Tetapi ada pandangan, Ibn Taymiyah pun ada pandangan macam tu juga sebenarnya. Kita pakai akal untuk memahami perkara gaib. Sebab akhirnya gaib tu hanya boleh difahami dengan akal. Kalau tak ada akal, kita tak boleh faham pun perkara gaib, kan? Sebab itu kajian-kajian saintifik tentang perkara gaib ini antara kajian yang cukup menarik sebenarnya. Sebab zaman dulu sebenarnya kenapa kemajuan sains umat Islam dapat kemajuan sains, kerana mereka mengkaji perkara gaib menggunakan akal. Maka dia dapat kemajuan sains. Sebagai contoh,
Kan bila Allah kata kan Allah kata tentang istiwa. Istiwa ni mana langit ni dia akan istiwa ni apa, bukan istiwa, ada satu istilah dalam ayat Quran tu berkaitan dengan manazil dalam bulan. Bintang-bintang ni ada manazil, dia kata. Manazil ni apa? Kalau siapa tafsir tak pakai sains, dia akan kata manazil ni adalah tempat-tempat bintang-bintang. Tetapi siapa yang ada sains, maka dia dekat situlah berkembangnya ilmu astrologi. Contoh macam saya cerita semalam, lupalah nama dia, yang tentang dia mengkaji tentang dalam surah Az-Zalzalah, yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Hari ini semua akan diceritakan. Maka dia kata sebenarnya Allah akan mengetahui semua perkara boleh diceritakan macam mana. Jadi dia berfikir macam mana nak menangkap cahaya. Macam mana cahaya ni boleh ditangkap. Maka akhirnya lahirlah kamera. Ini teori kamera. Kamera masa tu masih teori dan dia hanya kamera obscura. Jadi sebenarnya ulama dulu dia akhirnya membincangkan dalam perkara gaib, dia memahami dengan kerangka akal dan cuba mencari jawapan untuk mengetahui hakikat perkara tersebut. Cuba mencari, dan itulah antaranya kita kata sebagai ilmu hikmah. Contoh kenapa kita ambil wuduk 3 kali. Ada ulama dulu kata basuh 3 kali. Jangan bincang tetapi sebenarnya mereka yang mencari dengan akal, dia akan nampak hikmah dekat situ. Dekat situ keluarnya ada tulisan biomekanik solat, ada tulisan dan sebagainya. Jadi dapatan sains. Ibnu Haytham, jazakallah muntasir, Ibnu Haytham dia mengkaji tentang mata, sebab dia kata sebenarnya yaum idzin tuhaddisu akhbaruha, macam mana boleh direkodkan semua perkara. Macam mana boleh direkodkan semua perkara? Semua perkara direkodkan adalah dengan apa yang cahaya yang tersebar, maka direkodkan dalam bentuk cahaya. Sebab dia kata kalau bentuk-bentuk ni semua berubah, yang kekal hanya macam kita nampak. So apa yang kita nampak ni boleh direkod tak? Itu Ibnu Haytham dia terfikir macam tu. Maka idea tentang video, Ibnu Haytham dia fikir dulu. Dia dah terfikir dah. Macam mana dia boleh jadi video? Masa tu tak keluar video lah. Tapi falsafah untuk wujudnya video tu Ibnu Haytham yang mulakan. Kalau tak sebelum tu orang lukis je. Bukan nak tangkap cahaya. Ibnu Haytham dia nak tangkap cahaya. Baik, so jadi dalam kata lain, bila kita cuba mengejar perkara gaib dengan akal, sebenarnya kemajuan sains zaman dahulu dia dapat dengan keadaan macam tu. Itu satu. Jadi kedua adalah bila perkara gaib ni berlaku, contoh lagi semalam lah. Saya bagi contoh yang teringat semalam. Bila faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, dan surah Zalzalah kemarin. Bila berlaku seperti zarah, maka dibincangkan zarah tu apa? Ulama dulu kata zarah ni benda paling kecil dia boleh nampak, habuk. Tapi Syed Qutb kata zarah ni ulama sepakat dia adalah perkara yang paling kecil boleh difahami manusia. Bukan boleh nampak, boleh difahami manusia. Sebab habuk kat tangan tak nampak. Maka dia kata ada habuk, maka dia kata inilah zarah. Itu ulama dulu kata. Ibnu Abbas kata zarah tu apa? Kita letak tangan, nampak habuk kat tangan. Tak nampak tapi kita rasa habuk tu. Mana ada habuk ni? Itulah benda paling kecil yang kita boleh tahu, sebab kita boleh rasa tapi tak boleh nampak. Jadi Syed Qutb kata benda yang paling kecil yang kita boleh rasa dan boleh faham, tak boleh nampak hari ini adalah atom. Itu Syed Qutb pada zaman dia. Zaman sekarang adalah subatomic particle, boson dan sebagainya. Nampak? Jadi dalam kata lain, sains tu sebenarnya bila kita faham ayat Quran ni dengan sains, sebenarnya menambahkan keyakinan kita terhadap Al-Quran, dan menyebabkan kita lebih memahami perkara gaib, dan dari sudut logik perkara gaib yang berlaku, dan kita memahami dan menimbulkan perasaan takut kepada Allah dengan lebih dahsyat. Contoh macam saya cerita tentang zarah. Bila kita faham zarah tu sekecil tu, so bayangkan apa recording teknologi kamera yang boleh rekod perubahan atom, ada tak? Tak ada, betul tak? Kamera yang rekod atom tu berubah, tak ada. Tapi Allah janjikan kat sini apa? Teknologi yang Allah ada, kemajuan, keilmuan, kehebatan Allah SWT, dia rekod setiap molekul yang bergerak, atom yang bergerak, boson yang bergerak. Jadi boleh bayang tak betapa hebatnya Allah SWT, betapa kita nanti takut. Dan itu adalah kemampuan manusia. Manusia sebenarnya dia boleh muhasabah sekecil atom, sekecil zarah. Okey, kita dah ada soalan lagi? Terima kasih Saudara Sulaiman. Muntasir, salam Ustaz, nak tanya antara solat awal waktu tapi bersedia dengan solat akhir, atau mana lebih baik? Solat akhir waktu dengan berjemaah lebih baik. Ini dah ittifaq dalam kalau dalam perbahasan Imam Asy-Syatibi dan Syekh Abu Zahra, dia ada bawa perbahasan itu. Nanti insya-Allah dia akan bawa perbahasan tentang mana solat lebih ni. Maka dia kata
Ada solat, ada kita panggil sebagai i'adah. I'adah ni macam mana? Tentang solat tu maknanya solat di awal waktu, solatlah awal waktu. Kalaulah ada jemaah di hujung waktu, solatlah sekali lagi, kan? Solatlah sekali lagi untuk dapat solat di akhir waktu dan keadaan solat dalam keadaan berjemaah. Jadi solat keadaan berjemaah tu lebih diutamakan. Itu pandangan Imam Syatibi dan Imam Syekh Abu Zuhrah. Baik, nanti saya tutup dengan tentang neraka sejuk, insya-Allah. Makanya benarlah segmen ini, hidup sebagai Muslim bukanlah sekadar mengikut, tetapi perlu kepada pemikiran. Mereka Islam dan kehidupan. Betul, sangat betul, sangat relevan, sangat ni. Dan kalau tengok dia isu, kalau tengok ni konsisten bila saya kaji teks-teks ucapan Ibn Taymiyah, teks-teks ucapan Ibanah, siapa nama Ibanah, penulis Ibanah, Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari ni siapa? Yang kita akidah Asy'ariyah ni, kan? Dan teks-teks dalam mazhab Syafi'i dengan jelas mereka membangkang dan memarahi orang yang yang berfikir, yang tidak berfikir ni, yang kadang-kadang kita ni kadang kita terfikir, oh bila aku tanya je nanti, oh ni jadi masalah. Sebenarnya tak tanya tu masalah. Kan, tak tanya itu masalah. Tetapi tanya dekat bukan pada soalan yang betul, itu masalah lebih besar. Itu persoalan yang itu kena faham dimensi tu. Kadang-kadang bila kita tanya, kita kena tanya dulu soalan kita, adakah soalan kita ni betul? Kan, maka dalam teks-teks Abu Hasan Asy'ari, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, Ibn Taymiyah, mereka memang betul-betul marah kepada orang yang tanya soalan untuk berlawak-lawak, untuk bukan cari kebenaran. Tetapi mereka yang bertanya untuk mencari kebenaran, kan, dan dalam kepala mereka tahu dia bertanya juga soalan dia, adakah soalan dia betul atau salah, bukan semata-mata dia tanya. Maka mereka ini akan dilayan sampai habis. Sehingga kan kalau tengok budaya mazhab Hanafi, saya selalu sebut dekat ketika mazhab ketika perbincangan dekat tarbiyah sentak, budaya mazhab Hanafi adalah Imam Hanafi sangat marah kepada mereka yang tidak berfikir dan tidak bertanya soalan. Maka dia ketika perjumpaan dengan sahabat-sahabat dia, dengan kawan-kawan dia kata, iftau, maka berfatwalah kamu, tanyalah apa-apa. Maka ada beribu soalan ditanya. Maka Imam Hanafi kata apa? Dia jawab 13, jawab 3 je. Yang lagi ratus lagi dia kata aku tak tahu. Sebab dia memang tak tahu. Tapi dia sambung lagi. Jadi isu critical ni memang kena ada. Memang kena be critical dalam mazhab. Cuma critical dalam within the methodology. Di ibarat macam ni lah. Mana-mana disiplin ilmu sama juga. Contoh kita, kalau kita tanya dia budak engineering, kita nak tanya soalan engineering, kita kena tahu basic sikit engineering, dan tanya soalan within engineering. Kalau kita tanya soalan yang, alamak soalan ni teruk sangat, kau tanya soalan lain. Contoh, kenapa budak engineer tak belajar biologi? Kita tanya macam tu je. Dah nama engineering, kan? Contoh, kan? Dia soalan-soalan yang kadang dia kena ni. Imam Syafi'i dia kata dalam syair dia, kalau soalan tu betul, aku akan penuh gembira. Kalau soalan tu salah, aku akan lari selari-lari daripada orang tersebut, kan? Dan satu isu bila Syekh Sulaiman dia bangkitkan ni, ada satu isu yang kadang-kadang bermain. Isu ni saya bincang panjang dengan menarik sebab saya bincang panjang dan dihentak dengan macam Korea juga dengan Ustaz Abdullah Zaid masa time debate dengan dia pasal benda ni. Dia kata tentang akal ni. Maka dia kata benda ni jadi masalah dalam dunia Islam, bukan masalah dekat spesifik berapa ni. Yang sehingga kan masalah ini disebut oleh orang barat atas pemerhatian luar. Dia kata inilah masalah konservatif, mana dia tidak mahu berubah. Isu dia sebenarnya bukan tidak mahu berubah, tetapi adalah berlakunya pemikiran yang baru, ijtihad yang baru, yang tepat. So bagaimana proses tu ingin berlaku, itu cabaran dia. Sebab masalah yang berlaku zaman dulu diselesaikan dengan penyelesaian masalah zaman dulu. Zaman sekarang dia kena ada penyelesaian yang baru, kan? Sebab itu dia kena cari approach yang baru dan kena berfikir dengan lebih, kan? Masalah yang paling susah adalah sebab kena berfikir, kan? Itu yang tak buat. Yang lagi senang apa? Ikut je, betul tak? Kan? Cuma persoalan yang Syekh Sulaiman sebut, dia dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan dah settle kefarduannya, maka kita carilah rahsia-rahsianya. Mana tidaklah berdebat dalam perkara wajib tu, tetapi kita berdebat dalam bagaimana perkara wajib ni kita nak buat. Ini dia punya debat yang kena panjang. Satu benda yang menarik, yang bila berbincang dengan Ustaz Abdul Zaid, dia ajar saya dengan satu kalimah. Dia kata apa? Di dalam perbincangan, la nukaffir ahadan, tiada siapa yang kafir. Tiada siapa yang akan jadi kafir bila kita bincang ni. Mana kalau soalan tu kita kata, kau tanya macam ni, kau boleh jadi kufur. Dia kata, ni tak reti berbincang. Dalam disiplin kita, dalam disiplin Islam, kan,
Siapa pun ketika berbincang tidak akan kafir kalau kita kata ini adalah perbincangan. Ini adalah perbincangan mencari ilmu. Maka tak akan kafir. Contoh soalan yang kadang kita tahu, macam kufur betul. Kita kata, apa bukti Allah ada? Oi, kau berani nak cakap macam tu. Kan? Kalau kita tanya tu memang betul-betul untuk ni, maka tidak kafir. Kita adalah dalam fasa perbincangan. Ini satu benda yang kadang-kadang hilang roh tu kat dalam umat Islam. Kan? Dan saya bukan nak salahkan ustaz-ustaz, tapi memang ada sebahagian ustaz yang dia ambil pendekatan macam tu. Pendekatan yang, oh ni soalan ni dah ni tanya ni sebabkan kau tanya macam ni ke tak ni. Dan benda ni jadi masalah dunia Islam. Ustaz-ustaz, gerakan-gerakan Islam, kan? Saya sendiri dah pusing 7-8 gerakan Islam sebenarnya. Dan yang buatkan saya stres sebab benda macam tu, kan? Kadang bila kita kata, kenapa kena macam ni? Oh ni jangan tanya, buat je. Alamak, jam, kan? Kan? Tapi mana bila kita dibudayakan dengan kena bertanya, kita budayakan bila soalan kita dilayan dengan soalan yang betul, kan? Dipandu dengan apa nak kena kaji, maka dekat situ kita dihargai. Dekat situ sebenarnya kita nampak nilai tambah terhadap Islam. Sama juga macam Al-Quran, memang kita dapat ni, kita ambil terus, ya Allah inilah betul, kan? Tetapi persoalan kita itu, pemikiran itu mengaitkan tentang penghayatan tu, dia berlaku setelah kita menerima, kan? Menerima itu disiplin dia, menerima kewajipan dalam menghayati, menerima kewajipan bahawa ayat Quran itu adalah benar. Jadi bila kita bertanya itu, bertanya untuk apa? Bukan bertanya untuk mempertikai, tapi bertanya untuk mencari kebenaran dan bertanya untuk menghayati. Kalau baca tafsir Ar-Razi, ada ulama yang dikritik tafsir Ar-Razi dan menolak pun tafsir Ar-Razi. Kenapa? Sebab tafsir Ar-Razi ni, pendekatan dia bagi saya lah, kalau tafsir yang lama-lama ni, klasik ni, yang paling hampir dengan kita hari ni adalah tafsir Ar-Razi. Sebab dia punya pendekatan dia mempertikaikan. Bukan mempertikaikan, dia mempersoalkan. Contoh, kenapa Allah cakap macam ni? Kenapa Allah tak cakap macam ni? Maka ada sebilangan ulama, dia kata Ar-Razi biadab dengan Allah SWT sebab dia mempertikaikan. Contoh, kenapa Allah kata Al-Qari'ah? Kenapa Allah tak kata Zalzalah je, gegaran juga? Tapi sebenarnya itulah metod untuk menimbulkan persoalan. Kita lebih menghayati, kita lebih memahami. InsyaAllah. Baik, sebagai penutup, Imam Ar-Razi dia bawa, walaupun dia banyak mempersoalkan soalan-soalan yang cukup kritikal, kemudian dia bawa persoalan tentang Narun Hamiyah. Narun Hamiyah ini dia kata, persoalan yang timbul adalah neraka tu macam mana? Kan? Bolehkah kita bayang neraka tu? Ini betul soalan yang sangat real. Yang dia kata, bolehkah kita bayangkan neraka? Kan? Ataupun dia hanya perlu dikiaskan dengan api dunia je? Jadi dia bawa, ada ulama dia kiaskan dengan api dunia. Contoh, kita ambil api dunia, kita letak kat tangan, maka neraka kita tak sanggup. Kan? Maka ulama kata, oh ni ada 70 ganda, 100 kali ganda. Maka dia kata semua pandangan ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kan? Sebab boleh jadi suhu kat neraka tu naik turun. Kan? Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kita tak tahu. Kan? Jadi cukup menarik, cukup kritikal. Jadi bila ditanya tentang tu, dia kata keadaan di neraka itu kita boleh bayang dalam bentuk api yang di dunia satu. Jadi akal kita boleh faham begitu. Dan kita faham ikut penerangan berkaitan neraka yang Allah dah terang. Maka Nabi Muhammad SAW telah menerangkan kat neraka. Dia tutup perbahasan tentang panas neraka tu macam mana. Maka dia kata panas neraka ni ulama bahas, ulama dia kiaskan berdasarkan dua ayat. Ayat Narun Hamiyah tu, perkataan Hamiyah tu satu, dengan kedua adalah berdasarkan kepada hadis bahawa siksaan yang paling ringan di dalam api neraka adalah apa? Selipar. Yang selipar itu panas sampai menggelegak otak. Selipar yang panas sampai menggelegak otak. Muttafaqun alaih. Ini Bukhari dan Muslim dia cerita tentang hadis ni. Maka ulama bahas macam mana tahap kepanasan selipar. Nampak ini yang soalan yang Sulaiman tadi. Dia fikir, mana ulama dulu dia sangat berfikir, kepanasan tahap apa yang sebenarnya kalau kena kat kaki, gelegak otak. Kan? Jadi kalau kita hari ini sebenarnya boleh kira darjah Celsius. Saya cuba cari tadi, carian internet, tak jumpa kan perbahasan tu. Tetapi kalau dikaji secara biologi, kita boleh jumpa suhu berapa kat kaki. Kalau kena kat kaki, kena kat kaki je suhu tu, dia mengalir ke atas, menggelegak otak. Suhu berapa darjah Celsius. Jadi kat situ ya ulama dia bahas. Dia kata boleh jadi 100 kali ganda, boleh jadi 70 kali ganda, kan, dan sebagainya. Ada satu syarahan saya kata, dia buat perumpamaan macam bakar kambing. Dia kata kalau bakar kambing tu, bakar binatang tu, kalau bakar kat hujung, kena kat atas tu, menggelegak tak menggelegak air? Kan? Menggelegak. Mana menggelegak otak tu menggelegak lah. Mana? Jadi dia kata dia pun tak tahu. Kan? Akhirnya dia bawa kepada dia pun tak tahu. Tapi lebih panas daripada ni. Tapi manusia dalam neraka lagi besar.
Apa maksud manusia lagi besar? Uh, oh, manusia dalam neraka lagi besar neraka tu, manusia lagi besar. Nanti Husni type Baik, jadi itu satu. Lepas tu kedua, dia bahaskan, dia kata panas di neraka tu sampaikan manusia tu dia tak makan, tak minum, kan? Mana macam mana? Tak boleh bayang. Panas sampai tak makan, tak minum. Sampai tak boleh nak makan dan minum. Apa-apa makanan dan minuman yang ada depan dia akan terhancur. Kan? Mana kepanasan sampai tahap tu. Kepanasan yang sangat hitam sampai tahap makanan dan minuman depan dia semua akan hancur. Sehingga kan mereka lapar dan dia makan daging-daging badan mereka sendiri, kerana daging-daging badan mereka yang akan tumbuh balik kat api neraka. Kan? Jadi dalam keadaan macam tu, kita sebenarnya secara biologi, kita boleh bincang secara detail macam mana keadaan tu boleh berlaku. Supaya kita kalau tak dapat sampai kepada ini adalah keadaan neraka, ini adalah isyarat. Dia ada satu tafsir disebut sebagai tafsir isyari. Kita bagi isyarat je. Ini bukan hakikat dia. Neraka macam ni bukan hakikat. Dia adalah isyarat sahaja. Jadi Ar-Razi pun dia banyak kepada isyarat. Sebab tu dia kata mafatul ghaib, kunci kepada perkara gaib. Oh, okey. So manusia lebih besar, betul. Jadi dalam mana api yang sampai waktu hitam, api yang sampai tahap kan terbakar, dan manusia terpaksa makan dengan ni. Dan manusia tu dalam kelaparan dia kata dia bergaduh kepada Allah, ya Allah bagilah aku sejuk, bagilah aku sejuk. Kemudian Allah azab dia dengan kesejukan. Kan, 2 musim sejuk, 2 musim panas. Yang sejuk dia tu mengatasi sejuk kat dunia sehingga akhirnya dia tak mampu hidup dalam keadaan sejuk tu. Kan? Beku habis. Kemudian dia panas balik, beku habis, panas balik, beku habis, panas balik. Jadi itu yang berlaku di neraka. Persoalan kita hari ini, setelah mengetahui kedahsyatan api neraka, adakah amalan kita ni berat atau amalan kita ini ringan? Sebab Allah sebut tadi, amalan berat atau ringan je. Allah tak sebut baik buruk tau. Allah sebut amalan berat atau ringan. Kita mungkin dah buat baik kat dunia ni, macam-macam kebaikan kita buat. Tapi adakah di sisi Allah kebaikan yang kita buat tu kecil? Atau di sisi Allah kebaikan yang kita buat tu besar? Ini persoalan yang kita kena tanya. Dan sangat sesuai kita tanya sekarang, kenapa Ramadan dah dekat. Get ready for Ramadan please. Kan? Jadi kita sama-sama ready untuk Ramadan. Ramadan dah dekat, dan apabila bulan Ramadan, inilah masa untuk kita beratkan amalan kita dengan seberat-berat amalan. Pahala dilipat kali ganda. Dan latihan Ramadan bermula kemarin, bermula semalam, bermula 6 bulan lepas. 10 hari je lagi bro. 10 hari je lagi. Kan? Ikhwah rahmat Allah SWT semua orang. 10 hari je lagi Ramadan. Kalau kita tak mampu qiyamul lagi hari ni, tak mampu solat jemaah lagi, tak mampu solat sunat lagi, Quran pun tak sentuh lagi, memang Ramadan fail. Memang Ramadan fail. Ringanlah amalan kita bulan Ramadan, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan yang kita akan beratkan amalan kita dengan seberat-berat amalan, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada semua yang terus sama live. Insya-Allah esok kita akan teruskan dengan surah Al-Qari'ah, lepas tu At-Takasur. Oh, At-Takasur memang menarik. At-Takasur memang menarik, man. Surah At-Takasur. Maka sampai sini saja. Yang baik datang dari Allah atau di Instagram. Kita tangguh dulu. Sebagai kesimpulan tadi, saya just recap balik. Kan? Allah menceritakan kita keadaan akhirat yang mana manusia berterbangan, bumi hancur. Dan ketika hancur tu, hanya orang yang berat amalan saja dia kekal dalam keadaan bahagia. Yang ringan amalan ni. Dan Allah guna bahasa yang lembut. Ringan atau berat amalan. Allah tak kata berat amalan buruk. Kan? Maka kita takut amalan kita ringan. Kita baik, tapi kita takut amalan kita ringan. Bila ringan masuk neraka, bila masuk neraka tak ada obat dah. Kan? Tak ada obat. Kita tangguh dengan tasbih furada suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok pukul 9 insya-Allah. Okey, assalamualaikum. Okey.